إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah apa? Surah apa? Surah apa? Sad. Zumar. Ayat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala afaman yattaqi biwajhihi su'al azab yaumal qiyamah wa qila liz-zalimina zuqu ma kuntum taksibun. Adakah sama orang yang selamat apa itu? Padam. Zikir buat now. Adakah sama orang yang selamat daripada siksaan dengan orang-orang yang menyongsangkan mukanya ke arah seburuk-buruk siksaan pada hari kiamat? Dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah oleh kamu apa yang telah kamu usahakan itu. Huraian daripada ayat ini di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbezaan antara orang yang sesat dengan orang yang mendapat hidayah, ini petunjuk Allah Taala. Apakah sama manusia itu dapat disamakan? Apakah semua manusia dapat disamakan? Jawabnya tentu tidak. Sekali-kali tidak. Lalu dibuat misalan ataupun perumpamaan perbandingan di sini. Golongan orang yang menyongsangkan mukanya semulia-mulia anggota, ialah muka manusia. Dia menyongsangkan ke arah seksa yang maha pedih pada hari kiamat, tidak dapat disamakan dengan orang yang beriman, yang terselamat dan bebas daripada ditimpa seksaan. Mana golongan ashabul jannah dengan ashabun nar tak sama. Ya. Orang ahli syurga dia mendapat golongan faizun, orang-orang yang mendapat kejayaan. Maksudnya orang kafir itu akan dilemparkan ke dalam neraka, menyongsang, ya, menerusi muka mereka. Mereka akan dijunamkan dengan muka mereka. Kemudian dilelau dengan muka tu. Ya, muka mereka ditumuskan ke bawah, kemudian dilelau dan dihumban ke dalam neraka dengan cara yang hina, yang sangat mengazabkan. Sedangkan tangan mereka pula terbelenggu. Dia belenggu di atas tengkuk dia. Dan ditengkukannya pula dibeban, di tengkuk dia dibebankan sebuah batu yang besar laksana gunung yang mengeluarkan api dan menyala. Mengeluarkan api yang menyala maknanya, dan membakar mukanya, sedangkan dia tidak berupaya menolaknya. Dah sebesar gunung, nak tolak apa pun. Baik ingat, benda-benda kehidupan, proses di sana, akal kita tak boleh nak tangkap. Tak mampu akal kita nak fikir. Al-haya ba'dal mamat mimman lam yudrak al-aql. Barang yang selepas daripada mati kehidupan sana, semua akal kita tak boleh nak jangkau. Kehebatan, kebesaran dia, kalau nikmat cukup besar ni, dahsyat. Kalau azab pun cukup dahsyat maknanya. Ya, itu maknanya bentuk-bentuk alam kehidupan yang dicipta oleh Allah Taala. Bayangkan batu sebesar gunung, macam mana nak bayangkan?
akal kita untuk dia nak bayangkan punya hebat. Tu. Jadi bila dia letak dengan batu, cepatlah tenggelam ke bawah kan. Ya, kalau orang tenggelamkan orang diikat dengan batu cepat laut, cepat tenggelam. Ni bayangkan punya besarnya humban mereka untuk pergi terus ke dasar neraka sana. Jadi adakah disamakan dengan orang mukmin yang bebas daripada siksaan, mana yang terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Maka dikatakan kepada orang yang zalim oleh para malaikat penjaga neraka. Kata-kata ini merupakan kata tempelak. Dalam bentuk tempelak, ejekan untuk menambah lagi seksa kepada mereka dalam bentuk jiwa mereka pula. Itulah zuku, rasakanlah oleh kamu. Ya, ma barang yang kuntum taksibun, yang mana kamu usahakan dulu. Dah kena umban, kena junam dalam neraka sangat mengerikan dengan azab yang maha dahsyat. Kemudian ditempelak pula, zuku, rasakanlah oleh kamu. Itu dia. Kalau kita kata biar kau rasa ni, dah degil sangat. Allah, rasakanlah oleh kamu azab sengsara yang menimpa. Hasil apa? Usaha yang kamu kerjakan di dunia. Itulah kerja-kerja yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kezaliman yang besar sekali ialah mereka menyekutukan Allah Taala. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Kepesanan Luqmanul Hakim pada anak dia yang dinukilkan dalam Al-Quranul Karim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Ta'ala. Inna syirk, sungguhnya syirik, menyekutukan Allah, la zulmun azim. Sesungguhnya zalim yang paling besar kali. Ya, zalim dia ada 3 peringkat. Zalim paling besar tu tadi. Zalim dengan Allah Ta'ala dengan mana? Menafikan ketuhanan Allah, menyekutukan, mensyirikkan Allah Ta'ala, tidak mentauhidkan Tuhan. Yang kedua, zalim kepada khalaik, makhluk-makhluk Tuhan yang berbagai-bagai bentuk, khianat, tipu daya, rampas hak orang, ya, dan sebagainya lah. Itu zalim dalam bentuk manusia kepada makhluk yang lain. Yang ketiga, zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, dia menimbus diri ini dalam kejahilan. Dia membelenggu diri dia, tidak dilepaskan dari kerja mungkar dan maksiat. Itu semua mana menzalimi diri sendiri, yang menyebabkan dengan kerja dan tindakan dia, maknanya mereka tersengsara besar di akhirat besok, sebagaimana dalam ayat ini. Ya, zuku ma kuntum taksibun. Kerana surah Sajdah sama juga kan. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka nak keluar, melonjak daripada neraka tadi keluar, ya, uidu fiha, mereka dihumban balik ke dalam neraka. Zuqu azaban nari allazi kuntum bihi tukazibun. Mana sila rasakan azab yang mana kamu di dunia dulu kamu mendustakan. Kuntum bihi tukazibun, mana kamu mentakzib, mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala yang disampaikan oleh para utusan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu maknanya keadaan mereka yang sangat dahsyat di sana besok. Rasakanlah oleh kamu azab sengsara yang menimpa hasil usaha yang kamu kerjakan di dunia. Sebab tu apa kerja kita di dunia ada rangkaian di akhirat. Dia tak lepas dan tak satu benda pun, semua akan dibalas oleh Ta'ala. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal amal yang baik, misqala dzarrah, sebesar atom, benda yang paling kecil, ya, jawab dia yara ayujza bih, mereka akan dibalas di sana besok dengan seadilnya oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Rasulullah suruh kita apa nak buat, pakai timbangan dia, mizanul maut, neraca kematian. Iza aratta an taf'ala amran fatadabbar akibatah, wa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak lakukan satu tindakan kerja buat, maka sila perhatikan apa risiko dia di akhirat besok. Kalau sekiranya baik, teruskan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya sebaliknya, sila berhenti. Sebab azab bukan calang-calang azab di sana. Ya, amat dahsyat di sana besok. Itu
mizanul maut, neraca kematian. Tuan ulama letakkan, kita kalau nak keluar rumah hari-hari, kan, hari pertama sekali kita nak keluar rumah tu, atau program mana kita nak pergi, timbangkan dengan mizanul maut, neraca kematian. Tempat kita nak pergi ni, kalau sekiranya sedang lakukan kerja yang kita buat, maut sampai, maka kita timbang dengan mizan syariat, apa hukum dia. Lepas tidak? Lepas, mana buat. Kalau ni tak boleh sangkut, jangan buat. Ya, itu maknanya tiap kali kita nak keluar rumah tu, keluar rumah kita tengok dia nak pergi mana, madrasah, buat apa, sembahyang jemaah. Kalau mati dan sembahyang, alhamdulillah, mati pada jalan Allah, mati sedang menuntut ilmu lepas daripada azab kubur. Ya, kalau dia pergi nak tikam ekor, mati kat nombor ekor, maut kata. Jadi maknanya kita timbang dengan mizanul maut, neraca kematian tadi. Kemudian segala perbuatan dan tindakan kita ditimbang dengan syariat. Fazin jami'a aqwalika wa af'alika bimizani syariah. Sila timbang segala ucapan kamu, perbuatan, perangai kamu, tindakan kamu, timbang dengan apa? Bimizani syariah, dengan neraca syariat. Ya, kita nak buat benda ni, letakkan hukuman, maknanya neraca syariat. Lulus tidak? Lulus, nak buat. Tak lulus, berhenti. Itu saja. Supaya apa? Supaya besok dia menerima balasan di sana, yang menselesakan dia, tidak makna sebaliknya lah. Waktu dalam hadis Nabi kata, manusia tidak akan berpeluh dua kali. Ya, manusia ni insan, dia tidak akan berpeluh dua kali. Apa makna dia? Dia tidak akan penat dua kali. Maksud dia, kalau dia dah berpenat di dunia dengan menjunjung perintah Tuhan, menghadapi segala ujian, dia tahan penat. Akhirat dia tak berpeluh, maknanya akhirat dia tidak lagi menderita. Dapatlah dia nikmat, sebenar-benar nikmat di sana. Ya. Dan itulah jalan ke syurga lah. Huffatil jannah bil makarih. Dilingkung jalan ke syurga tu dengan ujian, kepayahan dan sebagainya. Macam-macam risiko dia. Kan? Kita nakkan dunia yang sikit tak ada harga ni pun macam-macam. Kena perah otak, kaki, kena tercabut tangan kaki buat kerja kan. Nak duduk apa hari kalau menau, habis-habis 70 tahun, 80 tahun. Lepas tu jalan, tinggallah dunia. Itu pun macam nak mati kan. Maka akhirat yang kekal selama-lamanya, bayangkanlah. Maka dikatakan kepada orang-orang yang zalim oleh malaikat daripada pihak Allah Ta'ala, penjaga neraka tu, kata-kata tempelak dan ejekan, ya, rasakan oleh kamu azab sengsara yang menimpa hasil usaha yang kamu kerjakan di dunia dulu, menyebabkan kamu dilempar ke dalam neraka hawiyah, ya, yang menyala-nyala. Sebesar lubang jarum neraka ni, kalau diletakkan atas dunia di timur dan hancur di barat. Sebesar lubang jarum. Bayangkan macam mana tubuh kerdil manusia nak tanggung. Mana cukup dahsyat. Kalau jatuh setitik begitu atas dunia, tidak ada satu pohon kayu pun yang akan hidup. Punya dahsyat kepanasan neraka. Ya, kalau tidak, panas tak azab tu bukan neraka nama dia. Neraka memang tempat paling azab. Begitulah syurga, tempat paling nikmat. Qala Allah Ta'ala, kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Orang-orang yang sebelum mereka itu telah berdusta. Kadzdzabal ladzi, mana telah berdustalah. Berdustalah alladzi, mereka min qablihim, dahulu daripada mereka, mana orang dahulu. Ya, lalu mereka ditimpa seksa dari tempat yang tiada mereka sedari. Ya, macam-macam kan kalau kita baca dalam surah lain. Kaum Ad, ada yang diangkat ke atas, tuan putau, tuan hempas mereka. Ada yang dibenamkan dalam laut, ya. Maknanya ada yang tuan jadi ubah jadi muka binatang pun ada, macam-macam lah. Ya, ada dia kenakan angin panas, diseksa macam-macam. Hasil daripada apa? Pendustaan mereka terhadap Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sementara yang menunggu di akhirat lagi dahsyat azab dia. Fa'azaqahumullahul hizya fil hayatid dunya wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Fa'azaqah, maka memberi rasa, teman azaqa yuziku, maknanya Allah Ta'ala berikan rasa akan mereka itu, mereka itu Allahu mana oleh Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyuruh rasakan kepada mereka azab kehinaan.
Dalam azab dalam bentuk yang hina, ya, dibaling, dihumban, dalam kehidupan dunia. Dan pasti azab akhirat lebih besar kalau mereka memahaminya, kalau mereka tahu. Azab dunia pun dah teruk dah, kan? Kaum Nabi Lut alaihissalam, tengok, ya, habis mereka ni dipanah dengan batu berapi, habis licin, seko tak tinggal, mampus habis. Allah, kedegilan mereka dibalas cash oleh Allah Ta'ala. Sementara di akhirat mereka menunggu azab yang sangat dahsyat. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan habis terus, ya. Nabi Nuh ni sedih anak dia, kan. Bila air naik aja dia kata bukit ada tinggi. Bila bukit dah tenggelam, Nabi Nuh panggil anak dia. Dia kata, wahai bapa aku, gunung ada lagi tinggi, ya. Akhirnya sampai air, pukulan ombak cantum habis, ya. Allah Ta'ala menyatakan apa? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan ahli engkau lagi, wahai Nuh. Ya, dia mengerjakan amal yang jahat, atau amal yang tidak saleh. Apa dia? Iaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huraian ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan siksaan yang ditimpa ke atas sebahagian orang-orang yang kufur. Beberapa azab di dunia lagi, kemudian disusul dengan azab neraka di akhirat. Jadi yang amat dahsyat. Iaitu terdapat beberapa umat pada zaman dahulu yang mendustakan para rasul. Ya, semua para rasul begitulah keadaan ini. Tidak ada satu rasul pun yang disambut dengan permaidani merah, tak ada. Semua rasul berdepan dengan keadaan yang sama. Sebab dikatakan inna asyaddan nasi azaban, ya, bala'anil anbiya. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal al hadis. Man kana fi dinihi syurban istadda bala'u. Sungguhnya orang yang paling kuat diuji coba Allah Ta'ala di kalangan para nabi dan rasul. Ya, dia mereka lagi kuat ujian. Dan kaedah Nabi Buis itu, man kana fi dinihi sulba istadda bala'u. Siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat Tuhan uji dia. Ya, kerana ikut akal kita yang bodoh, yang sempit ni, dah buat kerja Tuhan, Tuhan bagi dah ukur sikit dah ada. Lagi Tuhan uji. Sebab apa Tuhan nak betul-betul ni mantap dan betul-betul Tuhan nak angkat martabat ni. Ya, bila orang diuji sebenarnya Tuhan bagi apa? Dia buat amal saleh, satu lain dia dapat. Ya, bila diuji, lain kedua dia dapat lagi untung besar. Setiap kali ujian mereka diangkat martabat mereka. Lagi kuat maknanya ujian mereka, lagi tinggi darajat dia dan lagi besar nikmat yang akan disediakan di akhirat itu. Itu kaedah dia itu. Ba afdalul a'mal asqaluha. Amal paling afdal kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ialah asqaluha, yang paling berat. Lagi mencabar, lagi berat, lagi kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah itu. Lepas tu para aulia apabila mereka diuji saja, mereka terhibur, keseronokan sampai menangis. Menangis dia bukan menangis sakit, ya, menangis kehibaan, merasakan dia diberi kehormatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ya, al-basana libasal aulia. Segala puji bagi Allah. Al-basani telah memakaikan kami akan daku libasal aulia. Mana ujian adalah pakaian para kekasih Allah Ta'ala. Ya, ujian adalah pakaian kekasih Allah. Tu kena ingat tu. Dia sampai peringkat orang yang betul-betul iman dia mantap tunggu. Dan man'u ainul atak. Dia berpusing. Tak dapat tu dah sebenarnya dirasakan keseronokan. Para awliya dia dapat harta banyak, dia bimbang. Dia takut tak tertunai tanggungjawab. Ya. Adapun ahli dunia tak, dia dapat harta banyak, orang meninjang. Lepas tu sumber tak kira pakai sapu. Itu maknanya apa? Kita kena hidup cara mereka berfikir. Ya, sebab tu takkan sampai iman yang sebenar selagi dia tidak berlazat bil balayat. At-talazzuz bil balayat tahaqqukum fir ridha. At-talazzuz bil balayat, berlazat dengan bala. Bala tu datang dia berlazat, masya-Allah. 1000 tak jumpa orang. Ini dipanggil tahaqqukum fir ridha. Orang tu mantap reda dengan Tuhan. Orang duduk makan reda, datang bala dia senyum. Kalau datang bala nyingai lagi, itu belum lagi. Ya. Sebab apa? Yang tak suka kan sakit, tak suka masalah siapa?
Nafsu. Maka dia berpandangan nafsu, dia rasa bala tu sakit. Tapi kalau dia pakai kacamata iman, dia sambut bala, dia senyum. Itu je beza dia. Ya, at-talazzuz bil balayat tahaqququm birridha. Siapa yang maknanya berlazat dengan bala, masya-Allah. Ya, seorang wali kata dia kena sakit, kenapa kan? Alhamdulillah, albasani libasal auliya. Kau pakaikan aku ya Allah pakaian kekasih engkau. Ya. Minta bala jangan. Tapi bila kena tu tuan sarung tu terima. Terima dengan redha, dengan pandangan makrifat betul dengan Allah Taala. Ya. Bala tuan angkat dosa kita. Kan? Kita lama ni minta doa, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal ridhaka wal jan. Minta keredaan dan syurga tuan. Okey, tuan terima. Dia nak mati seminggu lagi. Tuan dah buat keputusan, contoh dia ahli syurga. Sedangkan dosa dia banyak. Innahu may ya'ti rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa balik menghadap Tuhan berkubang dengan dosa, tempat dia neraka jahanam. Ya. Sekarang Tuhan nak letakkan dia ahli syurga. Tiba-tiba syarat dia ni banyak lagi, tak selesai, dosa banyak lagi. Maka Tuhan kerjakan dia. Tuhan basuh. Basuh dengan apa? Ujian, sakit, demam, masalah tu, masalah ni, Nabi datang masalah ni, Tuhan cuci dulu sebenarnya. Bala itulah penyuci segala kita punya maksiat dan dosa. Ya. Itu keistimewaan orang beriman. Sebab tu bala yang kena pada orang iman dipanggil litakrib. Ya, untuk mendekatkan diri dia kepada Taala. Adapun bala yang kena pada orang kafir itu litakzib. Memang Tuhan nak kerja dia, Tuhan nak azab sebelum dia terima azab di sana. Sebab pandangan kita berbeza, tak sama. Ya, itu bala yang kena tadi. Dia terangkat akan segala martabat mereka. Dalam satu hadis Nabi menyebut inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salah wal siyam wal hajj wal umrah yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Inna minaz zunub, ada satu jenis dosa ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minaz zunubi zunuban, dosa yang mana dia ni la yukaffiru as-salah. Dosa kan bila kita buat dosa mata terkenakan, kita ambil semayang dia jatuh. Tapi ada satu jenis dosa ni ambil semayang tak itu. Puasa lapar, tak jalan juga. Lekih tuan ni, lihat. Pergi haji, pergi Mekah, balas umrah, tak jatuh juga dosa ni. Wah, dahsyat betul ni. Tapi dia gugur, dia habis dengan apa? Al-humum fi talabil ma'isyah. Kesusahan dia dalam mencari rezeki. Kalau istilah Melayu kata apa? Kais pagi makan, kai petang makan petang. Oh, rupa dia dapat istimewa lebih di akhirat. Dosa yang sangkut-sangkut semua settle. Tapi dia kena redha lah. Sebab penting ni ilmu dan nampak betul letak kita, alhamdulillah. Maknanya apa? Dia sedang pakaikan kita dengan pakaian kekasih dia. Orang yang sedang diuji, makna dia sedang dipakaikan pakaian kekasih. Orang pakaikan pakaian kekasih atau nak pakai, takkan kita nak bungut lah kan. Kata kenal Tuhan. Tuhan pakai, alhamdulillah. Pakaian daripada Allah Ta'ala tu, pakaian Tuhan. Sarungkan kita dengan ujian, makna dia sedang menyarungkan kita dengan pakaian, ya, kemuliaan daripada dia. Guna telah menyebutkan seksa yang ditimpakan ke atas sebahagian daripada orang yang kufur. Ia berupa azab di dunia lalu disusul dengan azab neraka di akhirat. Itulah terdapat beberapa umat pada zaman dahulu kala yang mana mendustakan para rasul. Mereka telah ditimpakan bala dan malapetaka yang berupa azab dengan secara tiba-tiba tidak disedari, ya, yang menyebabkan mereka hidup di dunia menderita kehinaan. Setengahnya ada yang dijelmakan menjadi binatang seperti kera. Kunu kiradatan khasiin. Jadi langkah kera yang hina, terloncat-loncat. Tapi tak lama kan, 3 hari bukan mati habis. Muka dia berubah hitam, legam, kemudian bergelimpangan mati. Bukan jadi orang terus. Bukan dia kata manusia asal daripada kera kan. Itu sesat. Ada yang dibenamkan, ya, sehingga musnah habis ke dasar bumi. Tenggelam, karun habis dan ya. Ada yang tewas dalam peperangan atau kalah dengan kalah yang teruk. Sebagaimana Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Habis. Laut tangkup dia habis tu. Dan tenggelam habis. Dia mengaku Tuhan, rupanya bangkai dia terkapung dengan kehinaan. Dan terbunuh di medan peperangan. Ada pula yang ditawan menjadi hamba abdi. Dan bermacam-macam lagi. Mana di dunia lagi Tuhan dah bayar cash kat dia. Inilah azab di dunia. Sedangkan di akhirat kelak,
mereka akan menerima azab kesengsaraan yang lebih besar daripada itu. Ya, kalaulah mereka tahu yang demikian, tentulah mereka akan apa? Mengambil iktibar pengajaran daripadanya, tidak sekali-kali akan mendustakan Rasul, ya, dan mencuai-cuaikan pengajaran yang mereka sampaikan. Jadi maknanya begitulah. Makna peringatan kepada kita, apa sahaja yang sampaikan daripada Rasul naklah diterima pakai. Itu satu jawatan besar, otoriti yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa sahaja yang Rasul bawa datang, kamu wajib terima pakai. Dan apa sahaja yang dilarang, maka wajib kamu tinggalkan. Persoalan dia, apa yang disuruh dan apa dilarang. Dan salah dia. Maka kenalah kita memperkasakan akan ilmu maknanya. Ya. Barulah kita tahu, oh, benda ni disuruh, benda ni dilarang. Ya. Sebab apa? Sebab dua perkara ini dipanggil asas ataupun puncak kejayaan sebenarnya. Letak apa kejayaan dunia akhirat, sejauh mana mereka dapat mendirikan taat kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangan dia. Dia berjaya mendirikan taat kepada Ta'ala dan jauhkan larangan, maka orang itu dipanggil golongan orang yang berjaya. Ya, golongan yang berjaya di dunia dan selamat mereka di akhirat, menerima nikmat yang amat besar daripada Allah Ta'ala. Kemudian qala ta'ala wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal la'allahum yatadzakkarun. Sadaqallahu azimullah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung dengan tajuk Al-Iman fi Yaumil Akhir, beriman dengan hari akhirat dan perkara-perkara yang berlaku yang digambarkan oleh Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara disebut di sini dalam firman Allah Ta'ala, wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aksarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' wa summa ilaihi ila rabbihim yuhsyarun. Walladzina kazzabu bi ayatina summum bukmun fi mustaqim. Dan mereka orang-orang musyrik, mana mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bau beriktikad ada selain daripada Taala bersifat dengan ketuhanan. Ini wajah syirik ataupun gambaran syirik mereka. Dia berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, iaitu kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, satu tanda daripada Tuhan, sedangkan Quran itu sebesar-besar mukjizat tanda dah. Ya. Katakanlah sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa menurunkan sesuatu tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung yang terbang, ya, dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Kami tidak cuaikan suatu pun di dalam kitab, melainkan semua telah diterangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan mereka dihimpunkan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, di mana bukmun, mereka ni bisu, ya, dan beberapa dan berada dalam gelap gelita. Jadi mereka maksud di akhirat, dia tanya Tuhan, atas dunia dia boleh melihat, tiba di akhirat Tuhan padamkan penglihatan mereka. Ya, ya Rab, lima hasyartani a'mah wa qad kuntu basira.
Ya Tuhanku, kenapa engkau butakan kami di akhirat? Dahlah azab teruk, mata pula tak nampak, tuan-tuan. Atas dunia ni kalau tak nampak, tengah-tengah nampak tak nampak, seksa kita rasa kan. Bila ditanya telah, kenapa ya Allah lima hasyartani, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan a'ma, buta, tidak dapat melihat, waqad kuntu basira, sedangkan aku di dunia dulu dapat melihat. Allah Ta'ala pun jawab, kazalika atatka ayatuna fanasitaha kazalikal yauma tunsa. Demikianlah aku balas dulu datang ayat-ayat Allah Ta'ala melalui lisan rasul-rasul diutus, kamu membutakan, tidak mau melihat ayat Allah Ta'ala. Kamu dustakan. Hari ini aku butakan mata kamu. Ya. Dan hari ini tunsa, kamu dilupakan. Mana jangan harap nak dapat akan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dunia pun dilarang kita bagi orang kafir, kita doakan tak bagi. Ya. Semayang atau kubur dia dan doa pun tak boleh. Wala tusalli ala ahadin minkum abadan. Tu orang munafik tak dibagi Allah Taala. Makna apa tu? Besarnya iman dan akidah. Siapa yang ada iman dan akidah, bermakna dia mendapat satu mutiara besar yang nilai terlampau tinggi. Ya. Sekiranya iman dia tak ada, na'udzubillah. Ini kumpulan mereka yang tak beriman, maka taklah ceritakan di sini begitu dahsyat keadaan mereka di akhirat esok. Allah. Siapa yang dikenaki Allah Ta'ala menjadi sesat, nasaya orang itu akan menjadi sesat. Ini sekiranya hakikat dia lah. Manakala siapa yang dikenaki Allah Ta'ala diberikan makna petunjuk, pasti dia mendapatkannya berada di atas jalan yang lurus. Jadi orang yang dapat hidayat petunjuk, maka itu sebenarnya Allah Ta'ala mentajalikan nama dia, ya, Al-Hadi. Dan bagi orang yang dapat petunjuk sebaliknya, golongan kufar dan sebagainya, itu Tuhan tajalikan nama dia, itu Al-Mudil, ya. Dia yang memberi petunjuk dan dia juga maknanya menutup mengikut kehendak dia. May yahdillah fala mudil wa may yudlil fala hadiyah. Siapa yang Tuhan beri petunjuk, tak ada orang boleh sekat. Siapa yang Tuhan tutup, tak ada seorang boleh buka. Siapa yang Tuhan buka, tak ada siapa boleh tutup. Itu ada hakikat, ada milik Allah. Kenapa begitu? Itulah sifat ketuhanan. Faham? Mana sifat ketuhanan, Allah Ta'ala yang maha kuasa, dia buat satu benda tak perlu mesyuarat. Tak payah nak buat mesyuarat agung, tak payah nak buat mesyuarat apa? Hajatan kuasa dan sebagainya, tak ada. Dewan harian ke, tak payah. Sebab orang mesyuarat ni orang yang berfikiran lemah. Sebab tu dia perlukan ada syura. Hantar buat pandangan, ni buat pandangan kan. Kita semua pemikiran bukannya semua faham. Ada orang ni dia lebih bagian ni, ada orang ni dia kurang bagian ni. Bila digarap ramai, barulah dapat keputusan-keputusan yang baik. Sebab kita jadi kadang-kadang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia serba-serbi dalam kedhaifan. Nah, adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak memerlukan apa-apa. Dia yang diperlukan. Allahus Samad di tempat tumpuan. Sebab apa? Dia maha segala-galanya. Ya, maha kaya, maha mengetahui. Satu, kemudian dia tidak maknanya diarah. Tuhan-Tuhan ni dia tak boleh diarah kan. Kalau dia duduk bawah kuasa orang lain, dia diarah, ya, dan nak minta pandangan, itu bukan Tuhan. Tuhan ni apa dia nak dibuat? Fa'alu lima, dia buat apa dia nak, tu bernama Tuhan. Kalau nak buat kena tanya orang dulu, tanya orang ni orang setuju, itu bukan Tuhan. Tu orang nama dia. Ya. Allah Ta'ala tidak siapa boleh membangkang dia. Timbul satu soalan, tak zalim ke? Tuhan jadikan orang kafir tu kafir, kemudian dia dicempak dalam neraka. Tak zalim ke? Tak zalim, sebab hak dia. Ya. Kita ni hak dia. Kita ada baju 10 helai, ikut pandai kita lah. Nak bagi orang ke? Kita nak pakai ke? Kita nak buat kain buruk ke? Orang tak boleh petikai, sebab hak kita. Kalau kita urus hak orang lain tak betul, boleh panggil zalim. Ya. Sebab tu kita dipanggil zalim bila tak mengikut urusan Allah Ta'ala. Sebab kita bukan hak diri kita pun, bukan hak kita. Ya. Sebab bila mati kita ucap apa? Inna lillah. Kita semua ni milik Allah, bukan milik kita. Kita tak ada milik. Itu panggil hamba. Betul, latihan jiwa nak buat, kita jangan merasakan kita memilih. Kita kena rasa kita dimiliki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu wajib kena baca tiap sembahyang. Tak baca batal sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i kita kan. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang memiliki. Ya, mana memiliki sekalian alam semua dalam kekuasaan, sebab milik dia. Dia nak ambil, dia boleh, dia nak ambil ikut pandai dia.
Dia kata dia nak ambil. Orang sayang, wanita mati. Dia nak ambil hak dia. Yang seorang lagi tak nak mati-mati. Orang kata suruh mati. Tak mati-mati dia kata. Dia tak nak ambil lagi. Sebab apa? Hak dia. Itu baru kata Tuhan. Mana Tuhan dia tak terikat. Kalau terikat bukan Tuhan. Itu makna ketuhanan. Kita kena faham bahawasanya dia terkait dengan makna tak berhajat. Kemudian dia tidak terikat dengan sesiapa. Bahkan selain daripadanya terikat dengan dia. Adalah kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Guna ayat ini memberi makna umat yang mempunyai ajal itu mengandungi manusia dan yang lain. Likulli syai'in ajal. Tiap-tiap satu semua ada ajal. Mana tempohan dia. Sampai masa dia takkan apa? Takkan berganjak tercepat ataupun terlewat. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Sampai ajal dia, Tuhan takkan takhirkan sedikit, cepat pun tidak, tepat jalan. Allah Ta'ala menjadikan pula maut, itu kematian itu antara penentu bagi kehidupan manusia. Ya. Allah Ta'ala menerangkan hal ini dalam suratul Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Ta'ala yang menjadikan mati. Al-maut itu dipanggil khalqun min khalaikillah. Maut itu ada makhluk daripada makhluk Tuhan. Maka maut sendiri pun ada ajal ni. Kan? Maut dia pun ada ajal itu. Bila dia? Akhir dia, bila manusia semua telah mengambil tempat masing-masing di akhirat. Ahli syurga telah habis ke syurga, ahli neraka dah habis ke neraka. Itu dalam hadis sahih diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maut itu akan dijadikan ala surati kabshin, di atas rupa kibash, lalu disembelih oleh malaikat. Malaikat Jibril sembelih dia. Apa makna dia tu? Isyarat kepada tidak ada mati lagi selepas. Kalau dia nikmat, nikmat sungguh dalam syurga. Kalau dia azab, azab sungguh dalam neraka. Maut telah disembelih. Sebab di sini Allah Ta'ala jadikan allazi khalaqa. Mana Allah Ta'ala menjadikan al-mauta akan mati. Mana mati itu satu daripada kejadian Allah Ta'ala, mana makhluk Tuhan. Dia menjadikan mati dan juga menjadikan al-hayah, hidup. Kita kena sentiasa rasakan, latih. Hidupan kita ni dalam kekuasaan dia. Boleh berjalan, boleh apa, semua dia yang gerakkan. Ya, mati pun dia juga. Yang pasal mati ni, silap kau ubat. Ya, silap kau ubat. Ajal lah, kan. Ni punya jahat ni, nafsu syaitan ni akal kita. Dia payah nak bawa erit kita supaya ingatkan kematian. Ya, ingatkan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Dia kona aku lain. Ni sakit bukan apa ni, silap kau ubat. Rupa sakit tu tanda maut. Ya, tanda maut dah ada kat kita. Supaya apa? Segeralah kita apa? Menyimpan dan menyiapkan sungguh-sungguh bekalan kita supaya jangan menyesal di sana besok maknanya. Dia menjadikan mati dan hidup bagi yang menguji, bagi dia menguji kamu. Liyabluwakum. Tuhan nak test ayyukum ahsanu amalah. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalan dia. Ya, dan dia pula Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, perkasa dia boleh datangkan bala azab, tapi di sebalik itu pula Allah Ta'ala Maha Pengampun. Banyak mana dosa sekali manusia pun, dia minta ampun, dia bertobat, Tuhan terima terus. Ya. At-ta'ib minadzam kama la dzambalah. Orang yang bertobat sungguh daripada kesilapan seolah tak ada dosa, bersih. Itulah kasih sayang Tuhan. Ya. Dia terlampau lembut dan dia terlampau keras. Dia terjalikan kerasan, dia habis. Bila terjalikan kelembutan dia, Masya Allah. Ya, nikmat sampai kita tak boleh nak kira. Itu nikmat Allah Ta'ala sampai kita tak boleh nak kira. Tapi dan dia apa? Diterjalikan dia punya apa? Kekerasan dia bagi mereka yang kufur, jaga tak lepas. Dia akan soal di akhirat sekecil-kecil perkara habis dibuka tu. Sebab tu para aulia dan para kekasih Allah Ta'ala di kalangan arifina billah, dia bermohon kepada Ta'ala, ya Allah, Engkau hisaplah hamba-Mu yang hina ini di akhirat menggunakan sifat lutfi, bukan sifat adli. Ya, makna lutfi makna lemah lembut, lebih kurang Tuan. Tuan hisaban yasirah, lebih kurang Tuan ampun. Sangat-sangat para aulia takut Tuan menjalankan keadilan. Ya, apa makna dia? Bila adil Tuan cek satu-satu. Orang kata kalau kita kejar sampai lubang cacing kan.
Mana kau ambil ni? Mana kau guna? Mana? Oh, jam tuan-tuan. Tu. Para awliya takut kalau kita ni lagilah tuan-tuan. Kalau cek satu-satu, sebab dia orang yang hebat-hebat ni pun minta supaya Allah Ta'ala hisap dengan cara apa? Fadli, dengan lutfi dia. Lebih kurang diampun, lebih kurang diampun. Dapat maknanya pengampunan lebih. Jadi tu hak Tuhan tu. Dia nak cek cara adli, dia betul-betul. Dia cek detail. Ataupun dia nak buat makna cara banyak memberikan ampunan. Tu hak dia, tak ada siapa boleh bertikai. Ya, tu diharapkan dapat fadlilah, banyak kurnia-kurnia Tuhan. Lebih kurang dia tu. Banyaklah rekomen kan. Terutama kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berselawat ikut sunnah Nabi, insya-Allah ada syafaat-syafaat yang menyebabkan dapat menarik rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Habis. Kemudian satu lagi, uraian di kematian berlaku dengan nyawa dicabut. Nyawa dicabut. Sini kita dapat tengok tuan-tuan yang hebat. Benda tak nampak lebih hebat daripada benda nampak. Benda nampak apa? Jasad. Ujung rambut sampai ujung kaki. Jasad kita kan? Benda nampak kan? Boleh disentuh, boleh dipandang. Tapi dia dikontrol oleh siapa? Oleh benda yang tak nampak. Siapa dia? Ar-ruh atau nyawa. Ruh nyawa ni benda tak nampak. Jadi maknanya dia kontrol. Gitu juga depan mata kita, kipas berpusing, lampu menyala, kan? Siapa yang kontrol? Karen nampak? Tak nampak. Lebih besar lagi kemuncaan dia Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna yang tak dapat nak idrak di dunia dengan mata. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia mengawal segala-galanya. Berhubung dengan cabut jasad, maka peluang beramal hilang. Bila sampai je malakul maut, ke situlah manusia besok apa? Mengelinjang ni tuan-tuan ni. Raung rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berilah tempoh sedikit lagi. Dia nak beramal soleh macam-macam lah. Dalam ayat lain Tuhan kata la ruddu la adu ila man huwa. Ni muka ni kalau aku balik ke dunia dia ulang perangai lama lagi. Tuhan tak ada tempelak dengan Quran. Dia berhubung dengan harta dan orang-orang yang dikasihi di dunia. Terputus segala cita-cita harapan. Habis. Satu hari kan atani Jibril waqal ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka maitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Nabi sedang duduk, kemudian datang Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril kata, ya Muhammad ish ma syi'ta, mu nak hidup, hiduplah cara mana? Style nak hidup bawa, tapi ingat fa innaka maitun, kamu akan mati. Bermakna pengolahan hidup kita mesti kita pastikan selamat ketika kita balik esok. Jangan kita olah kehidupan kita menyebabkan kita sengsara di sana. Itu maknanya. Ingatkan mati itu. Itu maksud dia. Fa innaka maitun, kau akan mati. Wa habib masyita, kau kasihlah nak kasih apa? Anak bini kamu, harta benda kamu, nak kasih pangkat jawatan kamu. Makna semua tu akan mufarik, akan bercerai dengan kau. Yang sebenar-benarnya ialah Allah Taala sajalah. Dia saja segala-galanya. Dampinglah diri dengan dia, insya-Allah selamat. Berhubung dengan harta, dan dikasih oleh dia, tetap kemudian terputuslah segala cita-cita harapan apabila tiba ajal habis. Malaikat ditugaskan oleh Taala dan pembantu-pembantunya menjalankan tugas mereka dengan penuh ketaatan. Malaikat datang cabut nyawa, tak ada. Dia tak makan rasuah. Dia nak juluk ke apa kan? Bagi 1 trilion ke 2 trilion, malaikat dia makan. Tidak. Makan rasuah ni kerja kau makan. Malaikat dia tak makan, dia tak minum. Kan? Jalan kerja, amanah la ya'suna ma amarahum. Tak pernah derhaka perintah Allah. Kemudian mereka tidak berganjak atau undur sedikit pun, dan orang yang menghadapi akan merasai dan melihatnya. Sebab kematian 1001 macam. Sampai aja terik. Kat laut, kat darat, di atas jatuh pokok. Tak kira lah, kat mana saja tempat dia akan sampai, dia tak akan berganjak. Begitulah kehebatan kedatangan maut. Semalam bau minum, itu semalam. Bau minum teh kedai ni, itu semalam. Ini nama dah tukar, mayat. Bukan dolar lagi nama dia. Nama dia tukar jadi mayat. Uniform dah tukar. Dah pakai apa? Kain kapan dah tuan-tuan. Allah. Maka tergambarlah nasibnya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Allah.
Nak beramal? Tak boleh lah. Ya, tarik je, putus je. Mufarraqatur ruh anil jasad. Bercerai roh jasad, habis. Tempo, dia katakan yaumul amal, dah habis kat dia. Tinggal apa? Yaumul jaza. Tunggu pembalasan. Ada tak ada, jawablah sana maknanya. Ada, tak ada, tak ada lah. Selamat tidak, tak ada lagi dah, tak boleh nak undur lagi. Itu benda-benda yang suruh kita apa? Banyak beringat. Zikrul maut. Pada kata zuru kubur fa innahu tuzakkirukum al-akhirah. Ziarahlah kamu kubur, sebab dengan dia kamu akan ingat akhirat. Kemudian nasib orang beriman sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ta'ala dalam suatu Nahl yang akan datang ini. Itu allazi tatawaffahumul malaika ila akhir ayat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Subhanallah.